ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan taufiknya serta hidayahnya dapatlah sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada hari ini, yang mana kita akan mendengar tazkirah sebelum Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Iskandar Shah hafizahullah ta'ala berkaitan dengan kitab Bir Walidain, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa kita, karya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil untuk menyampaikan tazkirah kita pada hari ini, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih sahabat saya Ustaz Al-Fadhil Ustaz Luqman, yang dihormati datuk-datuk, tuan-tuan, profesor, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai kepada hari penghulu bagi segala hari, iaitu hari Jumaat, dan memperbanyakkanlah selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan keridhaan Allah Azza wa Jalla kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita akan bicarakan perbahasan yang berkaitan dengan birrul walidain, iaitu kebaktian kepada kedua ibu bapa. Yang mana kita dah bincangkan pada siri-siri kuliah kita yang kita lakukan di masjid, yang mana kita telah melaksanakan ataupun kita telah membincangkan secara mukaddimah hanya berkaitan apakah kepentingan dalam kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Kadang-kadang benda ini perlu untuk kita ceritakan kerana kebaktian kepada kedua ibu bapa ini merupakan perkara yang perlu untuk kita sentiasa peringatkan kepada seluruh manusia, seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ia adalah perkara yang dituntut dan diwajibkan kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan harian kita. Maupun mak dan ayah kita masih lagi ada, ataupun mak dan ayah kita sudah bertemu dengan pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum itu kita telah bicarakan juga berkaitan dengan apakah rahsia Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memerintahkan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua bapa kita, dan apa sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada kedua bapa kita. Jadi hari ini insya-Allah tuan-tuan kita akan masuk pada bab yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bab meminta izin kepada kedua bapa sebelum pergi berjihad. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tuan-tuan, jihad di jalan Allah adalah perkara yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Keimanan yang paling tinggi sekali yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah jihad. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa jihad adalah keimanan yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bayangkan tuan-tuan, kalaulah jihad ini diseru kepada orang yang beriman, khusus kepada orang lelaki, maka di situ para ulama mengatakan wajib untuk mentaati perintah ulil amri untuk pergi berjihad. Tetapi ada dalam sesetengah bab tuan-tuan, jihad ini menjadi suatu perkara yang tidak diwajibkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana adanya suruhan-suruhan ataupun kewajiban fardu ain yang lebih utama berbanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada perkara-perkara, ada amalan-amalan yang lain yang lebih ataupun yang sama dan menyamai dengan pahala orang berjihad fisabilillah. Sebagaimana contoh tuan-tuan, kalau kita lihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah,
kami ni orang mukmin, kami ni orang wanita yang tak dapat nak berjihad fisabilillah. Kenapa tuan-tuan? Kerana tuntutan untuk berjihad adalah kepada orang lelaki. Orang perempuan, orang tua, orang yang dah uzur, kanak-kanak, bayi apa dan sebagainya, mereka tak disyariatkan untuk berjihad, untuk berperang. Tetapi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami ni perempuan tak boleh untuk pergi berjihad. Bagaimana kami nak mendapatkan pahala jihad? Maka baginda Nabi SAW mengatakan bahawa hajrun mabrur, haji yang mabrur itu adalah jihad bagi kamu. Maka di sinilah tuntutan yang dikatakan oleh para ulama mengatakan bahawa ada sesetengah bab ataupun ada sesetengah amalan pahalanya menyamai dengan pahala jihad. Sebagaimana contoh yang kita akan baca pada hari ini tuan-tuan, ialah satu hadis yang mana Nabi SAW, dan satu hadis mengatakan bahawa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala laka abawani qala na'am qala fa fihima fajahid. Daripada Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa telah datang seseorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak aku nak berjihad? Maka lelaki ini tuan-tuan datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nak berjihad. Orang yang berjihad fisabilillah ni tuan-tuan adalah orang yang kita katakan nilai iman dia tu adalah iman yang sangat tinggi. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang pergi berjihad ni tuan-tuan, orang yang pergi berperang, dia tahu dua perkara. Yang pertama, sama ada dia balik dengan selamat, membawa kejayaan, ataupun dia mati di medan perang. Itu saja. Tidak ada benda yang lain yang dipikirkan. Kalau dia mati, dia syahid. Kalau dia balik, maka dia dapat harta ghanimah. Maka sebab itu, dia minta bertemu dengan Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi SAW dan minta izin kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku nak berjihad bersama dengan kamu ya Rasulullah? Maka ketika itu, baginda Nabi SAW mengatakan bahawa, adakah kepada kamu ataupun masih hidupkah ayah dan mak kamu? Mak dan ayah kamu masih hidupkah lagi? Maka ketika itu dia katakan qala na'am. Maka lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, mak dan ayahku masih hidup. Maka ketika itu baginda Nabi SAW mengatakan fa fihima fajahid. Maka pada kedua bapa kamu itu adalah berjihad fi sabilillah. Maka baginda Nabi SAW mengatakan bahawa kamu buat baik kepada mak dan ayah kamu, kamu jaga mereka, kamu berbuat bakti kepada mereka, itu adalah jihad fi sabilillah. Maka pahalanya menyamai dengan pahala jihad. Di sini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW mengatakan bahawa ja'a rajulun, daripada Abdullah bin Umar juga, dia katakan ja'a rajulun ila Nabi SAW yubayi'uhu 'ala al-hijrah. Datang kepada Nabi SAW seorang lelaki yang dia nak berbai'ah bersama dengan Nabi SAW, menyatakan keislaman dia kepada Nabi SAW, menyatakan taat setia dia kepada baginda Nabi SAW, dan nak berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Maka ketika itu, wa taraka abawaihi yabqiyani, dan ketika itu, ketika mana dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan nak berbai'ah bersama dengan Nabi SAW, dia sanggup tinggalkan mak dan ayah dia. Yang mana ketika itu mak dan ayah ni tak ikut hijrah bersama dengan Nabi. Maka dalam keadaan tersebut tuan-tuan, mak dan ayah ni menangis kerana memikirkan anaknya akan berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW dan meninggalkan mak dan ayah mereka di kampung halaman, iaitu di Mekah. Maka apa yang Nabi SAW mengatakan bahawa qala irji' ilaihima fa'adhikhuma. Nabi SAW perintahkan kepada lelaki tersebut tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ini orang lelaki yang ada keimanan pada diri dia. Sebab nak berbai'ah bersama dengan Nabi SAW dan nak berhijrah bersama dengan Nabi SAW kerana nak mendapatkan redha Allah, nak mendapatkan redha Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis Nabi, dalam Arba'in Nawawi, kita dah ceritakan tuan-tuan, dekat Nabi mengatakan bahawa
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi katakan setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap niat itu setiap pekerjaan itu akan mendapat pahala bergantung kepada niat dia. Dan barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, maka dia akan mendapat ganjaran pahala hijrah bersama dengan Allah dan juga Rasul. Ini orang tersebut, tuan-tuan. Maka dia nak berhijrah bersama dengan Nabi, nak mendapatkan redha Allah, nak mendapatkan redha Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, mak dan ayah dia ni menangis, memikirkan, sanggupkah engkau meninggalkan aku yang sudah tua, siapa lagi nak jaga aku, bagaimana nanti kalau aku sakit dan sebagainya. Maka itu yang bermain di fikiran mak dia dan juga ayah dia, maka menyebabkan mak dan ayah dia menangis. Maka diceritakan kepada Nabi SAW, dia katakan, mak dan ayahku sedang menangis ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, irji' ilaihima, kau balik bertemu dengan mereka, kau balik kepada mereka, fa'adhik hakuma. Maka Nabi katakan, buatlah mereka ketawa. Buatlah mereka ketawa, kama abkaitahuma, seperti mana kamu buat mereka itu menangis. Maka baginda Nabi SAW suruh apa, tuan-tuan? Kau jangan hijrah. Kau jangan cerita kau nak berbai'ah, kau jangan cerita nak kau berhijrah bersama dengan Nabi SAW, tetapi dalam masa yang sama engkau telah membuat mak dan ayah kau kecewa dengan kau. Dan bagaimana keizinan seorang mak dan ayah ini, tuan-tuan, menjadi satu kewajiban bagi seorang mukmin untuk sebelum kita melakukan satu perkara, untuk sebelum kita melakukan satu perbuatan. Maka sebab itulah dalam hal ini, tuan-tuan, perlu untuk kita meminta izin kepada mak dan ayah kita sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini, tuan-tuan, bayangkan yang dimaksudkan dengan di sini, dia katakan bahawa haram untuk berjihad jika dilarang oleh mak dan ayah. Haram untuk kita berjihad fi sabilillah sekiranya dilarang oleh mak dan juga ayah kita. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana berbakti kepada ibu dan ayah itu adalah fardu ain. Berbakti kepada kedua ibu bapa itu adalah fardu ain. Adapun berjihad fi sabilillah itu adalah fardu kifayah. Fardu ain ni, tuan-tuan, setiap individu, setiap makhluk, setiap orang mukmin ada pada diri dia, perlu untuk dilakukan. Tetapi fardu kifayah, cukup ada seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang ataupun sekumpulan yang pergi berjihad, maka telah gugur kewajipan kepada kita. Maka sebab itulah dalam hal ini, tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawa telah jumhur ulama, qala jumhurul ulama, yang telah berkatalah jumhur ulama, yahrumul jihadu idza mana abawani au ahadahuma. Haram sekiranya seorang itu pergi berjihad jika dilarang oleh mak dan ayah ataupun salah seorang daripada mereka. Kerana apa, tuan-tuan? Bisyaratin ayyakuna muslimaini, dengan syarat mak dan ayah mereka itu adalah orang yang muslim. Jadi syarat keizinan ini untuk pergi berjihad ialah mesti mak dan ayah itu adalah orang muslim. Tapi bagaimana kalau mak dan ayah itu bukan orang yang muslim, maka di situ tidak perlu mendapatkan izin daripada mak dan ayah. Maka sebab itulah dalam hal ini, tuan-tuan, dalam hal ini kalau kita lihat berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh Imam Syaukani dalam berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia katakan sesungguhnya seorang lelaki daripada Yaman telah berhijrah kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Datang daripada Yaman, tuan-tuan, nak jumpa dengan Nabi SAW, nak berjihad bersama dengan Nabi SAW. Lalu baginda bertanya, adakah kamu punya seseorang di Yaman? Adakah kamu punya seorang di Yaman? Maka dia menjawab, ibu dan ayahku. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa, adakah mereka memberi izin kepada engkau? Maka lelaki daripada Yaman itu mengatakan, tidak ya Rasulullah. Mak dan ayahku tidak mengizinkan untuk aku pergi berperang. Kadang-kadang kita kena faham, tuan-tuan, isi hati mak dan ayah ni, tuan-tuan, bagaimana dia sayang anak dia. Kerana dia tahu peperangan ni, tuan-tuan, berperang ini bukan benda yang main-main. Sama ada hidup ataupun mati. Seperti mana saya katakan tadi, sama ada hidup ataupun mati. Jadi mak dan ayah ni, tuan-tuan, dia kadang-kadang dia takut anak dia mati, maka dia melarang seorang anak itu
daripada pergi berperang. Maka Nabi tanya kepada orang Yaman tersebut, dia katakan, adakah mak dan ayah kau mengizinkan untuk engkau pergi berperang? Lalu dia katakan, tak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa kembalilah kepada mereka berdua, mintalah izin daripada mereka berdua. Jika mereka mengizinkan, maka engkau berjihadlah. Akan tetapi, jika tidak, maka berbuatlah baik kepada mereka berdua. Maka Nabi SAW perintahkan, kalau anda kata tak dapat keizinan untuk berjihad bersama aku, maka berbaktilah kepada kedua apa, kerana itu juga merupakan jihad fi sabilillah. Maka Imam Syaukani rahimahullah taala, Imam Syaukani mengatakan, dalam hadis di atas terdapat petunjuk bahawa berbuat baik kepada ibu bapa adalah lebih utama daripada berjihad. Manakala sabda Rasulullah SAW, jika mereka mengizinkan engkau, maka berjihadlah. Di dalamnya terkandung dalil bahawa wajib hukumnya meminta izin ibu bapa di dalam urusan berjihad, dan yang sedemikian adalah pendapat jumhur ulama. Dan mereka memutuskan dengan keharaman berjihad jika kedua-duanya ataupun salah seorang daripada mereka menegah daripada berjihad. Kerana sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa adalah fardu ain, manakala jihad adalah fardu kifayah. Akan tapi apabila hukum jihad jatuh fardu ain, maka tidak perlu minta izin daripada mereka berdua. Baik. Kalau kita lihat berkaitan dengan perbahasan yang kita nak bahaskan pada hari ini, tuan-tuan, jihad. Jihad merupakan amalan yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah jihad itu, tuan-tuan, memerlukan kepada keizinan daripada mak dan ayah, para ulama mengatakan, bagaimana dengan perihal perkara-perkara yang lebih bawah daripada berjihad. Sebagaimana contoh, tuan-tuan, kita katakan seseorang yang nak pergi mencari rezeki, nak merantau, nak berhijrah daripada kampung halaman. Perlu tak untuk diminta izin daripada mak dan ayah? Jawapan dia perlu, tuan-tuan. Seorang anak lelaki, dia perlu untuk meminta izin daripada mak dan ayah dia, tuan-tuan, untuk pergi mencari rezeki. Dan sebagai seorang mak dan ayah, tuan-tuan, kita kena faham dan kita kena tahu bahawa di anak kita mencari rezeki. Dan sepatutnya perlu untuk memberikan redha. Ada seketika, tuan-tuan, yang mana mak dan ayah ini dia nak dan mengharapkan khidmat daripada anak-anak mereka. Dia katakan, tak apalah, carilah rezeki di sini, carilah rezeki sekian-sekian. Dia katakan, di sini pun ada rezeki, di sini pun ada kelebihan. Maka kadang-kadang perihal perkara ini, tuan-tuan, kita kena banyak berbincang dengan mak dan ayah kita. Tetapi kalau mak dan ayah kita berkeras, tuan-tuan, dengan mengatakan, tak, jangan kau keluar daripada kampung, jangan kau keluar daripada daerah, melainkan kau kerjalah di sini, maka di situ, tuan-tuan, percayalah dan yakinlah dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kita dengan keberkatan dan juga keredaan daripada mak dan juga ayah kita, tuan-tuan. Maka sebab itulah dalam hal ini, tuan-tuan, ada beberapa petunjuk yang kita nak bahaskan pada hari ini, tuan-tuan, berkaitan dengan hadis tadi. Dikatakan kita tidak memiliki pilihan sewenang-wenangnya untuk keluar rumah, melainkan terlebih dahulu perlu meminta izin dan redha kepada kedua bapa. Dia katakan, keluar daripada rumah boleh dibahagikan kepada beberapa suasana. Yang pertama, dia katakan, kita keluar untuk tujuan menyelisihi syariat. Perlu nak keluar untuk menyelisihi syariat, iaitu untuk contoh kita pergi buat maksiat, ataupun kita pergi kelab malam, kita pergi kita pergi merempit dan sebagainya. Maka di sini tidak perlu untuk meminta izin kepada ibu bapa. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana ini adalah perbuatan yang diharamkan. Yang disyariatkan untuk minta izin ni adalah perkara yang disunatkan dalam Islam dan juga perkara yang diwajibkan dalam Islam. Itu kita kena faham. Tetapi bila perkara tersebut adalah perkara yang haram ni, tuan-tuan, maka dia tidak menjadi kewajipan kepada kita untuk minta izin kepada mak dan ayah kita. Kenapa, tuan-tuan? Kerana perkara itu memang dah haram dan berdosa. Contoh, tuan-tuan, seorang anak, minta maaf, tuan-tuan, kalau saya ceritakan benda ni, seorang anak yang umur barulah nak setahun jagung, contoh umur dia dalam 15 tahun, tuan-tuan. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia minta izin kepada mak dan ayah dia. Mak, ayah, Ahmad minta izin ni, mak ayah. Ahmad nak isap rokok boleh tak? Kan? Ahmad nak isap rokok. Dalam perihal berkaitan tu, tuan-tuan, dia tidak menjadi syariat, dia tidak menjadi kewajipan kepada anak itu untuk minta izin. Kenapa, tuan-tuan? Perkara itu perkara yang menyelisih syariat. Budak yang kecil minta izin untuk isap rokok dan sebagainya. Isap rokok ataupun mak, Ahmad minta izin ni nak isap dadah, contoh kan.
maka perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan, tak dibenarkan dalam agama, kerana uh, akan menyebabkan kemudaratan pada diri dan sebagainya, akan menyebabkan anak itu buruk akhlak di sekolah dan sebagainya. Bayangkan daripada depan cikgu isap rokok dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang tidak perlu untuk minta izin, kerana itu adalah perkara yang memang diharamkan dalam Islam. Maka dia katakan, malah seandainya ibu bapa menggalakkan, kita tidak perlu menuruti galakan tersebut, tetapi justru menasihati dan membetulkan mereka. Contoh tuan-tuan, contoh bila dalam keadaan macam ni, ayah pula menggalakkan, kan? Ayah pula menggalakkan. Ada setengah pembeli yang kita faham, dikatakan bila anak tersebut nak buat perkara-perkara yang tak baik, contoh dia, ataupun ayah minum arak dan sebagainya, maka ayah dikatakan, lah ayah izinkan kau untuk minum arak. Maka anak tersebut dikatakan, ayah, tak boleh ayah. Anak tersebut perlu menasihati mak dan ayah dia dalam keadaan mentaati mereka, dalam keadaan cakap baik-baik kepada mereka. Itu yang pertama. Petunjuk yang kedua, ataupun suasana yang kedua, dikatakan kita keluar untuk tujuan yang harus seperti berjalan-jalan di taman ataupun pusat membeli belah, perlu minta izin daripada ibu bapa dan mencari keredaan mereka. Seandainya mereka tidak mengizinkan, maka tidak boleh keluar daripada rumah. Ini tuan-tuan, ada setengah jemaah tanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, bagaimana keadaan saya sekiranya saya nak pergi contoh melencong, nak pergi melancong, nak pergi bawa isteri dan juga anak-anak saya pergi pusat peranginan, nak pergi bercuti dan sebagainya. Saya ada mak dan ayah di kampung. Adakah perlu untuk saya minta izin kepada mereka? Ini jawapan tuan-tuan. Saya katakan, kita sebagai seorang lelaki, isteri kita lain. Isteri kita, dia ta'aluk dia ataupun dia bertanggungjawab kepada kita, kepada suami. Suami menentukan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang suami, sekiranya kita ada mak dan ayah tuan-tuan, itu adalah menjadi tanggungjawab kita kepada mak dan ayah kita. Maka sebelum, saya katakan, sebelum kita keluar daripada rumah, sebelum kita cakap apa-apa tuan-tuan, kita mintalah izin kepada mak dan ayah kita. Walaupun kadang-kadang kita katakan, Ustaz, saya risau bila saya ceritakan benda macam ni, bila saya minta izin kepada mak dan ayah saya, mereka akan terasa. Kenapa? Dia katakan, kau pergi membeli, kau pergi melancong dengan anak bini tapi kau tak bawa aku dan sebagainya. Saya katakan, bincang baik-baik. Bincang baik-baik, saya kata. Kadang-kadang benda tersebut, benda yang pahit untuk kita, benda yang pahit untuk kita terima. Tetapi inilah hakikat sebenar tuan-tuan. Apabila kita hari ini, kita nak pergi melancong, kita nak pergi ke satu tempat, bercuti dengan anak dan isteri, dengan keluarga kita, kadang-kadang kita meminggirkan mak dan ayah kita. Kadang-kadang kita tak bagi tahu kepada mak dan ayah kita, kita tak minta izin kepada mereka. Bahkan mereka bertanya-tanya kepada kita, contoh, Mat, lama tak telefon, lama tak WhatsApp. Kadang-kadang perkara tersebut tuan-tuan akan menyebabkan seorang anak menipu kepada mak dan ayah dia. Bayangkan tuan-tuan, daripada perkara yang kecil tetapi dah menjadi menipu kepada mak dan ayah dia. Nak cakap apa? Ni dah sampai dah tempat peranginan, dah sampai dah di tempat bercuti ni. Anak-anak semua dah mandi swimming pool dan sebagainya. Takkan kita nak katakan, mak, minta maaf lah, kerja banyak dan sebagainya. Sedangkan ketika itu dia sedang berseronok-seronok dengan anak dan juga isterinya. Jadi sebab itu saya katakan, kita ubah tuan-tuan. Kita sebagai seorang suami, kita ada mak dan ayah, kita mintalah izin sebelum kita pergi melancong dan bercuti. Mungkin kerana itu adalah asbab daripada keredaan mereka kepada kita, kita akan jadi lebih selesa. Bila mak dan ayah kita telefon, tanyakan khabar cucu dan sebagainya, kita tidak menipu, kita akan bercakap dengan telus, kita akan menjaga hati mereka. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, kita keluar untuk tujuan yang selari dan dituntut oleh syariat, seperti pergi solat berjemaah, berdakwah dan menuntut ilmu. Kita tetap perlu minta izin ibu bapa dan mencari keredaan mereka. Seandainya mereka tidak mengizinkan, duduklah berbincang dengan secara lemah lembut dan juga hikmah untuk mencari jalan penyelesaian yang dan di pertengahan. Mungkin mereka melarang kerana berlaku salah faham, atau mereka sendiri menghajatkan satu daripada kita ketika saat itu. Contoh tuan-tuan, ada seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, kita sebut siapa tuan-tuan? Semua orang kenal. Semua orang kenal. Siapakah lelaki yang bergelar Uwais Al-Qarni? Sehingga kan Nabi SAW pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab, dia katakan, kalau selepas aku mati, Nabi katakan, engkau berjumpa dengan seorang lelaki daripada
daripada Qaran, iaitu daripada Yaman. Maka mintalah dia mengangkat tangan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk engkau. Maka ketika itu tuan, menjadi tanda tanya kepada Umar bin Khattab, siapakah lelaki tersebut? Rupa-rupa dia adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa dan bagaimana Uwais Al-Qarni ni tuan menjadi hebat namanya di bibir baginda Nabi SAW, sehingga kan digelar Uwais Al-Qarni ni ialah manusia makhluk yang tidak dikenali di bumi tetapi dikenali di langit. Penduduk di langit iaitu baginda Nabi SAW mengatakan bahawa penduduk langit itu para malaikat sentiasa menyebut nama-nama Uwais Al-Qarni. Sehingga kan Nabi katakan kalau Uwais Al-Qarni nak angkat tangan ni tuan-tuan minta kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi katakan la abarrah. Tidak pernah ada hijab dia di antara Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa itu terus naik ke langit. Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan segala permintaan Uwais Al-Qarni. Apa sebab tuan-tuan? Kerana Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, dia hidup zaman Nabi. Dia sempat hidup sezaman dengan Nabi SAW, tetapi dia tak sempat bertemu dengan baginda Nabi SAW. Cerita tuan-tuan, ialah satu ketika mana Uwais Al-Qarni nak pergi bertemu dengan Nabi SAW, nak mendapatkan makam suhbah. Makam suhbah ni ialah daripada tabi'in menjadi sahabat Nabi SAW. Dia tidak semua orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW mendapat makam ataupun mendapat gelaran sahabat. Sahabat ni ialah orang yang bertemu dua mata, yang bertemu empat mata dengan baginda Nabi SAW. Cerita ataupun kes dalam Uwais Al-Qarni ni, dia duduk di Yaman tuan-tuan. Yaman ni jauh daripada Madinah. Dan ketika itu, dia datang, dia minta izin daripada mak ni tuan-tuan untuk pergi ke Madinah, nak berjumpa dengan baginda Nabi SAW, nak mendapat makam suhbah ataupun nak mendapatkan gelaran sahabat Nabi SAW. Lalu mak dia kata apa? Wahai Uwais, tak perlulah. Kau duduklah di rumah, duduklah bersama dengan aku. Jaga aku saja wahai Uwais. Maka Uwais mengatakan, wahai ibu, aku minta izin ini sekali saja. Sekali ni saja. Aku minta izin kepada engkau wahai ibu untuk aku mendapatkan makam suhbah Nabi SAW. Iaitu aku pernah bersahabat dengan Nabi SAW. Ganjaran dia ialah sangat-sangat besar bagi orang yang dapat sahabat dengan Nabi SAW. Maka ibu dia katakan, boleh wahai Uwais, aku izinkan, tetapi dengan satu syarat, engkau sampai saja di rumah Nabi SAW, kau jumpa Nabi SAW, terus kau balik ke Yaman balik. Dapatkan aku, berkhidmat dengan aku, berbakti kepada aku. Maka Uwais katakan, baik Umi, insya-Allah aku sampai saja di Madinah, sampai saja di rumah Nabi SAW, aku akan terus balik. Maka Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, pergilah ke Madinah. Sampai di Madinah ni tuan-tuan, ketika itu Uwais Al-Qarni ketuk pintu rumah Nabi SAW. Lalu ketuk pintu rumah tersebut tuan-tuan, yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Isteri baginda Nabi SAW. Lalu ketika itu Uwais Al-Qarni katakan, wahai Aisyah, aku nak bertemu dengan Nabi SAW, nak berbai'ah bersama dengan Nabi SAW. Lalu Aisyah katakan, Nabi SAW sedang berada ataupun dalam perjalanan balik ke Madinah setelah berperang. Maka Aisyah mengatakan, kalau engkau boleh tunggu sekejap, kau tunggu sekejap. Engkau tunggu sekejap, baginda Nabi SAW akan sampai. Uwais kata apa tuan? Uwais kata, wallahi, aku telah berjanji dengan mak dan aku bahawa sekiranya aku telah sampai ke rumah baginda Nabi SAW, aku perlu pulang segera ke Yaman untuk berkhidmat dan berbakti kepada ibu. Maka Uwais Al-Qarni tuan-tuan datang daripada Yaman, pergi ke Madinah nak bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi ketika itu Nabi SAW tak ada. Maka dia balik ke rumah tuan-tuan, dia balik semula ke rumah dan berkhidmat kepada mak ni tuan-tuan. Akhir sekali dia hanya sekadar dapat berjumpa dengan Aisyah, maka jatuhlah ataupun jadilah Uwais Al-Qarni ini sebagai tabi'in. Bayangkan tuan-tuan, disebabkan itu saja Nabi SAW mengatakan bahawa Uwais Al-Qarni kalau mengangkat tangan minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk minta sesuatu perkara, Nabi katakan la barrah. Maka doa itu diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbakti, hanya sekadar minta izin tuan-tuan. Walaupun perkara tersebut adalah perkara yang diharuskan, perkara yang disunatkan dalam Islam. Tetapi nak katakan pentingnya untuk minta izin kepada mak dan juga ayah kita tuan-tuan. Baik, kemudian yang keempat tuan-tuan,
Dia terpaksa keluar disebabkan berlakunya sesuatu yang genting, seperti keluar berjihad apabila musuh tiba-tiba menyerang, ataupun keluar membantu mangsa apabila berlaku kemalangan jalan raya di hadapan rumah. Dalam suasana genting seperti ini, kita hendaklah bersikap bijak dalam menimbangkan antara dua tuntutan agama, manakala lebih patut diberikan keutamaan adalah fiqh aulawiyat. Dan maka dibolehkan keluar tanpa izin redha ibu bapa dalam suasana yang genting terpencil seperti ini. Kita nak selamatkan nyawa orang dan sebagainya. Tak perlulah kita minta izin ataupun mak ayah kita tak ada, kita minta tunggu dulu. Dan orang sedang minta tolong tersepit dengan jalan raya. Kita katakan jap. Saya nak tunggu mak ayah saya balik dulu, saya nak minta izin. Dalam keadaan tersebut, kita kena fikirkan mana yang lebih utama. Nak selamatkan nyawa dia ke, ataupun kita nak dapatkan izin mak dan ayah kita. Takkan mak dan ayah kita ni zalim sangat tuan-tuan, dan nampak orang tu melolong-lolong, minta tolong, tersepit dengan jalan raya dan sebagainya. Kita katakan, jap bang, sabar. Mak ayah saya belum balik lagi. Saya belum dapat izin daripada mak dan ayah saya. Jangan macam tu tuan-tuan. Maka fikirlah mana yang lebih utama berdasarkan kepada keperimanusiaan kita ni tuan-tuan. Baik, itu adalah perkara yang berkaitan dengan meminta izin kepada ibu bapa kita untuk berjihad. Maka kalaulah untuk berjihad fisabilillah pun perlu untuk minta izin, apatah lagi perkara-perkara yang lebih kecil daripada berjihad ini tuan-tuan. Maka ketika itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam perbahasan yang lain, dalam bab yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala masukkan satu bab, dikatakan babu a'zami silatur walidain. Dia katakan bab silah ataupun silatul rahim yang lebih hebat, yang lebih utama ialah menyambung hubungan silatul rahim kepada kedua ibu bapa. Dia katakan di sini ialah akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari faryasir rahimah. Hadis ini tuan-tuan daripada Jami' Sahih dalam Baihaqi, dalam Sunan Kubra dan juga dalam Syu'abul Iman dan sebagainya. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man ahabba, barang siapa yang suka, ayyubsata lahu fi rizqi, untuk diperluaskan rezekinya, untuk dilebar luaskan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk sentiasa merasa cukup pada rezekinya, maka Nabi katakan wa yunsa'alahu fi athari, maksudnya wa yunsa'a fi athari ni ialah dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla pada umur dia dan sebagainya, pada keberkatan pada umurnya, maka Nabi katakan falyasir rahimah, maka hubungkanlah silatul rahim. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayh. Dia katakan man ahabba, barang siapa yang suka, barang siapa, ataupun dalam hadis yang lain dikatakan man asarra, siapa yang seronok untuk ayyamudda lahu fi umrihi, ataupun siapa yang suka untuk dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla, wa yuzada lahu fi rizqi, dan ditambahkan keberkatan pada rezeki-rezekinya, maka berbuat baiklah kepada kedua ibu bapanya. Maka di sini tuan-tuan, kalau kita lihat, dia kata maksud di sini wa bastar rizqi ay tawsi'uhu wa kasratuhu bil barakati wan nubuwah wa ziyadah. Dikatakan ia dimaksudkan dengan diperluaskan rezekinya ialah tusi'uhu, dibesarkan, diluaskan dan diperbanyakkan dengan keberkatan, dengan pertambahan dan juga peningkatan pada rezeki. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, berbakti kepada kedua ibu bapa ni tuan-tuan bukan perkara yang main-main. Kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, ada orang yang hanya sekadar datang ziarah mak dan ayah mereka ni tuan-tuan pun dah mendapat rezeki yang melimpah ruah. Apatah lagi kalau kita khadamkan diri kita, baktikan diri kita kepada mak dan ayah kita tuan-tuan. Mak dan ayah kita ni tuan-tuan, kita faham,
kehidupan mereka dalam keadaan umur yang sudah uzur tuan-tuan. Kita faham. Pergerakan terbatas, permintaan mereka pun terbatas dan sebagainya. Jadi kepada siapa mereka nak minta tolong? Kalau mak dan ayah kita minta tolong tuan-tuan, cubalah untuk mencukupkan ataupun memenuhi permintaan mereka. Mak ayah kita kadang-kadang minta pergi pasar tuan-tuan. Bantulah mereka tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kita katakan, tak apalah mak, orang lain ada, biarlah orang lain pergi. Ataupun bila mak dan ayah kita minta suatu perkara, kita katakan, naklah mak, penatlah mak, kan? Biarlah orang ni sesiapa nak buat, biarlah buat. Kadang-kadang itu juga menyebabkan penderhakaan kita kepada mak dan ayah kita. Bila penderhakaan ini berlaku tuan-tuan, percayalah dan yakinlah, rezeki kita semakin sempit. Rezeki kita semakin sempit. Kita merasakan duit kita banyak tuan-tuan, tetapi kita merasakan tak pernah cukup pada rezeki kita. Tetapi ada sebahagian orang yang mana duit tak banyak, pendapatan tak banyak, gaji tak banyak, tetapi kadang-kadang mereka ada duit sikit, jumpa mak dia bagi duit. Bila ada duit sikit, belikan lauk mak ayah dan sebagainya. Rezeki itu semakin lama semakin bertambah dan dirasakan semakin lama semakin berkat rezeki tersebut, dan anak-anak yang ada pada mereka ni saling-saling mentaati kepada perintah mak dan ayah. Jadi sebab itulah, dalam hal ni tuan-tuan, jangan sesekali kita ni tuan-tuan takut untuk berbakti kepada mak dan ayah kita tuan-tuan. Kerana kebaktian kepada mak dan ayah ini merupakan suatu amalan yang sangat-sangat dituntut kepada kita, dan Nabi SAW pun dah bagi satu soalan yang bocor, bagaimana nak memperbanyakkan rezeki ataupun bagaimana kita nak dapatkan rezeki yang berkat dan bagaimana kita nak panjang umur. Nabi kata, falyasir rahimah, maka hubungkanlah silaturahim. Silaturahim ni siapa tuan-tuan? Kita kena ingat. Kadang-kadang orang salah faham. Silaturahim ni tuan-tuan, dia bukan jiran-jiran tangga kita. Itu bukan silaturahim. Jiran-jiran tetangga kita ni adalah itu semangat ukhuwah, persaudaraan kita, semangat ukhuwah kita, persaudaraan kita sama Islam. Silaturahim ini ialah orang yang pernah duduk di dalam rahim yang sama dengan mak dan ayah kita. Siapa kita? Adik-beradik kita, mak dan ayah kita, jiran kita punya pak saudara, mak saudara kita. Itu adalah silaturahim kita. Kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, ada orang yang hubungan dia dengan orang luar, sedekah dia dengan orang luar bukan main dahsyat. Hari-hari derma, hari-hari sedekah. Jiran-jiran, kawan-kawan ada masalah, on the spot ketika itu juga keluar. Kawan-kawan minta tolong, mat, tolong sikit lah, duit aku tak ada lah mat, minta tolong bayar sikit, sekian-sekian, pinjam sikit duit-duit. Oh, on the spot terus bagi tuan-tuan. Tetapi bila mak dan ayah kita minta tolong tuan-tuan, kita sangat-sangat susah. Jadi janganlah kita menyangka dengan cara tersebut rezeki kita akan bertambah. Tidak tuan-tuan. Rezeki kita akan semakin lama semakin berkurang. Sebab itu ada orang yang dia kuat bersedekah dengan orang luar, dengan masjid, dengan madrasah. Kuat bersedekah, kuat derma dan sebagainya. Tetapi mak dan ayah merempat tuan-tuan. Mak dan ayah meminta-minta kepada mereka. Maka ketika itu tuan-tuan, kita akan merasa duit kita banyak. Tetapi hati kita ni tuan-tuan rasa tidak sempurna. Hati kita akan merasakan seperti mana ada yang tak kena. Sebab itu, ada seorang lelaki. Dia telefon dengan seorang Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman. Ketika itu, dia tanya kepada Syekh tersebut, dia katakan, wahai Syekh, ni rancangan dalam telefon. Dia kata, wahai Syekh, aku ada seorang mak, dia kata. Aku ada seorang mak. Dan mak aku ni bukanlah orang yang senang. Dan mak aku ni, dia minta untuk pinjam duit, dia kata. Minta pinjam duit, dia kata. Maka boleh tak untuk aku berikan pinjam duit kepada mak aku, dia kata. Boleh tak aku berikan pinjam duit kepada mak aku? Maka bila Syekh ni tuan-tuan, Syekh Sulaiman Ruhili ni, dia dengar saja kalimah ni tuan-tuan, menangis dia. Dia kata apa? Kenapa engkau sanggup untuk menggunakan kalimah meminjamkan duit kepada mak kau? Dia kata. Kenapa engkau sanggup? Sedangkan emak engkau tidak berhak untuk meminjam duit, tetapi duit yang ada pada engkau itu adalah kepunyaan dia. Sebab itu, ada seorang lelaki, dia bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapa aku mengambil hartaku tanpa kebenaran aku. Dia ambil duit yang aku simpan dalam poket, dia ambil duit yang aku simpan sekian-sekian, maka tanpa kebenaran aku.
Maka sekarang ni aku nak mengadu kepada engkau ya Rasulullah untuk tuntut bela kepada bapa aku. Maka ketika itu baginda Nabi SAW panggil bapa ni tuan-tuan. Dia kata, wahai bapa, mari sini. Sesungguhnya anak engkau ceritakan kepada aku yang mana engkau telah mengambil harta dia tanpa kebenaran kau. Apa cerita ni? Maka lelaki ayah ni tuan-tuan, dia kata, ya Rasulullah, salah ke aku sebagai seorang bapa mengambil harta dia? Ketika mana dia kecil, aku telah membesarkan dia, aku memberikan nafkah kepada dia. Ketika mana dia sakit, aku bawa dia pergi perubatan, aku bela dia, aku berikan dia sihat. Dia nak belajar, aku bagi dia belajar dan sebagainya. Salah ke wahai Rasulullah untuk aku minta, aku ambil duit sebahagian kecil untuk kegunaan aku? Maka Nabi SAW mengatakan apa tuan-tuan kepada lelaki tersebut? Nabi mengatakan bahawa anta wa maluka li abik. Engkau, wahai anak, dan juga harta keseluruhan engkau ni, wahai anak, adalah kepunyaan bapa engkau. Bapa engkau nak ambil engkau anytime. Bapa kau nak ambil keseluruhan harta engkau pun, bila-bila masa dia boleh ambil. Maka pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW nak bagi tahu tuan-tuan, apa tuan-tuan? Mak dan ayah ni sepatut tak perlu minta kepada kita. Tipun, mat, ayah ni kurang duit sikit mat, boleh tak ayah nak pinjam sikit duit? Tuan-tuan, hak kita sebagai seorang anak, mana kita punya rasa tanggungjawab tuan-tuan. Sanggupkah kita lihat ayah kita, mak kita meminta-minta, meminjam-minjam kepada orang lain? Sepatut menjadi tanggungjawab kepada kita tuan-tuan untuk kita menyenangkan mereka. Setelah mana mereka berhempas pulas ketika mana kita kecil, berhempas pulas ketika mana kita belajar dahulu. Mereka sanggup bergadai, sanggup jual tanah, sanggup jual rumah, sanggup jual harta benda mereka, sanggup menggadaikan barang-barang kemas mereka semata-mata untuk memberikan kesenangan kepada kita. Ketika mana kita dahulu tuan-tuan, belajar dulu tuan-tuan, kita minta kepada mak ayah kita, mak, saya nak belajar mak, saya nak laptop dan sebagainya. Pernah tak mak dan ayah kita tuan-tuan mengatakan, kau carilah duit sendiri. Ayah pun tak ada duit lah, macam mana ayah nak bagi kau? Tak tuan-tuan. Ayah kita tuan-tuan sanggup untuk dia pinjam loan, sanggup untuk dia pergi pinjam pinjaman dekat bank dan sebagainya, semata-mata untuk membelikan laptop kita. Sanggup untuk memberikan kita duit agar kita senang, agar kita dapat memfokuskan pembelajaran kita ketika mana kita di universiti. Tetapi setelah mana kita tuan-tuan habis daripada belajar, kita buat mak dan ayah kita seperti peminta sedekah. Kita buat mereka seperti mana orang yang tidak punya anak dan juga keturunan. Itu perkara yang musibah bagi kita tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tak merasakan bahawa tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada mak dan ayah kita. Kita tak merasakan itu adalah tanggungjawab dan kewajiban kepada kita untuk berbakti kepada mereka. Siapakah kita tuan-tuan? Siapakah kita kalau tanpa mak dan ayah kita? Mak dan ayah kita tuan-tuan, kita yakin mereka tak minta pun untuk kita balas balik. Tetapi mereka minta satu tuan-tuan, kita menghormati mereka seperti mana mereka mengasihi kita ketika mana kita kecil. Jadi sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan juga keseluruhan harta engkau ini adalah kepunyaan ayah kamu. Bila-bila masa ayah kamu nak ambil, bila tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang ada perasaan, rasa tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak tuan-tuan. Kalau ayah dia, kita lihat ayah dia dalam keadaan kereta yang tak betul dan sebagainya, cubalah bantu. Sekadar yang mampu tuan-tuan, betulkan kereta ayah dia. Ada duit lebih, berilah kenderaan yang lebih baik sikit untuk ayah mereka. Kalau anda kata ayah dia kata, ya mat, ayah nak pinjam kereta. Kita katakan, ayah, tak payah minta izin ya. Ayah nak ambil kunci, bila? Dipersilakan, tak ada masalah. Ayah pakailah kereta ni. Itu kita nak katakan harta yang kita ada tuan-tuan adalah sebenarnya milik mak dan ayah kita. Bila-bila mana masa mereka nak perlukan ataupun nak guna, bila-bila masa mereka boleh gunakan tuan-tuan tanpa minta izin kepada kita. Sebab kitalah yang perlu untuk berbakti kepada mereka. Kemudian tuan-tuan, ada seorang lelaki, ada kisah juga, sedikit kisah tuan-tuan, berkaitan dengan bagaimana seorang lelaki ni tuan-tuan, dia mendapat kejayaan. Jadi mendapat kejayaan
hasil daripada dia berbakti kepada mak dan ayah mereka. Kisah ini dinukilkan ataupun diceritakan oleh guru kami, Al-Fadhil Datuk Dr. Zazan. Dia cerita bagaimana tuan-tuan. Dia kata ada seorang lelaki. Orang lelaki ni orang yang kaya, yang mana dia punya pusat perniagaan dia di sekitar Kuala Lumpur dan juga di dalam KLCC. Bayangkan kalau dalam KLCC ni tuan-tuan bukan calang-calang tuan-tuan, bukan orang biasa boleh berniaga dalam KLCC. Dia kata apa? Dia dah punya lebih banyak dah, berpuluh dah pusat perniagaan. Dia kata bila orang tanya bagaimana dia ni mendapat kejayaan dalam perniagaan dia, dia kata yang pertama dia kata ialah hubungkan silaturahim. Bagaimana hubung silaturahim? Berbakti kepada mak dan ayah kamu dengan cara kebaktian yang paling tinggi. Berbakti dengan kebaktian yang paling tinggi. Yang kedua dia katakan, hubungkan silaturahim dengan adik-beradik mak dan juga ayah kita, tuan-tuan. Hubungkan silaturahim. Jadi sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, perbanyakkanlah kalau kita nak dapat rezeki, kita nak memperbanyakkan rezeki kita, nak dipanjangkan usia kita oleh Allah Azza wa Jalla, maka berbaktilah kepada ibu bapa kita dan janganlah sesekali kita merasakan bebanan kepada diri kita disebabkan kita terpaksa bakti kepada ibu bapa kita. Bukan kita terpaksa tuan-tuan. Dia tidak menjadi keterpaksaan. Tetapi kita perlu memaksakan diri kita. Jangan sesekali kita merasakan terpaksa, tetapi kita perlu memaksakan diri kita untuk berbakti kepada kedua bapa. Kerana itu merupakan satu tanggungjawab dan juga kewajipan kepada kita. Seperti juga kita katakan, Ustaz, saya rasa terpaksa sembahyang. Tak, bukan terpaksa sembahyang, tetapi kita perlu memaksakan diri kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana solat itu merupakan kewajipan kepada kita. Kalau kewajipan kepada diri kita, tuan-tuan, kita bukan terpaksa, tetapi kita kena buat juga. Nak tak nak, hidayah dah sampai ke belum dan sebagainya, kita kena buat. Sebab itu adalah benda yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah itu dua perbahasan berkaitan dengan kebaktian kepada kedua bapa kita ni tuan-tuan. Insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan ceritakan pula dalam bab yang lain berkaitan dengan babun da'watul walidaini mustajabah. Itu satu bab yang mana membincangkan doa kedua bapa adalah doa yang mustajab. Ni yang biasa kita dengar tuan-tuan, ialah kita katakan wali keramat. Wali keramat. Dalam hidup kita ni ada seorang wali yang mana doa mereka ini adalah doa yang sangat mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menolak doa mereka. Siapakah doa mereka tuan-tuan? Ialah doa mak dan ayah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, benda ini saya akan bincangkan pada minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pertemuan kita. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan, dua perkara yang saya dah ceritakan kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perbahasan yang pertama ialah kewajipan kepada kita sebagai seorang anak ialah perlu minta izin kepada mak dan ayah kita tuan-tuan. Sungguh pun bagaimana sekalipun amalan-amalan yang perlu untuk kita lakukan perlu untuk kita meminta izin. Melainkan contoh tuan-tuan, yang kita nak pergi benda tersebut adalah perkara yang sentiasa berlaku. Contoh, kita keluar daripada rumah untuk mencari rezeki, kita pergi tempat kerja cari rezeki. Itu adalah perkara yang sentiasa berlaku. Bila sentiasa berlaku, kalau mak ayah kita katakan tak apalah, dipersilakan. Memang mak dan ayah pun dah izinkan. Ikut itu tak ada masalah. Tetapi ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita lakukan. Contoh, pergi melancong, kadang-kadang kita nak keluar daripada daerah, pergi tempat kerja yang memerlukan perjalanan yang jauh, nak pergi umrah dan sebagainya, pun perlu minta izin daripada mak dan ayah kita, kerana mungkin ketika itu ada hajat-hajat mak kita yang perlu untuk kita tunaikan. Sebagaimana contoh tuan saya katakan, bila kita nak pergi melancong, ketika itu mungkin ada appointment mak kita di hospital yang kadang-kadang kita tak tahu, yang memang mak kita nak minta izin kita, nak minta bantuan kepada kita untuk hantar ke hospital dan sebagainya. Maka ketika itu fiqh aulawiyat ataupun keutamaan yang perlu untuk kita bagikan ialah kita perlu bakti kepada mak kita. Kita perlu uruskan dia ke hospital. Maka ketika itu kadang-kadang kita takut bila dalam keadaan kondisi kita tak minta izin kepada mereka, tahu-tahu saja kita dah sampai ke tempat pelancongan, mak kita telefon, "Mat, kau ada kat mana? Boleh tak petang ni hantar mak ke hospital, mak ada appointment doktor dan sebagainya."
Bagaimana ketika itu takkan kita nak tipu mak kita, oh banyak kerja lah mak, sekian, sedangkan ketika itu sedang bergembira. Itu yang kita nak ceritakan pada hari ini. Kemudian yang kedua ialah berkaitan dengan uh, uh, besarnya fadilat orang yang menghubungkan silaturahim dengan mak dan ayah mereka. Kadang-kadang kita faham tuan-tuan, ada perlakuan-perlakuan, ada perbuatan-perbuatan yang mak kita kadang-kadang yang buatkan kita tak senang. Tetapi walau bagaimana sekalipun tuan-tuan, itu adalah mak ayah kita. Mereka yang besarkan kita, mereka yang mendidikkan kita, mereka juga yang telah melahirkan kita. Bagaimana ketika mana mereka ni bertarung dengan nyawa, tetapi disebabkan ada perkataan-perkataan yang sikit kecil yang menyebabkan kita rasa kecil hati, maka kita tinggalkan mak dan ayah kita buat tak apik dan sebagainya. Maka itu satu penderhakaan kepada mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya mungkin kalau ada soalan-soalan nanti berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim ini, saya akan bahaskan semula sebab ini adalah perkara yang sangat penting. Kadang-kadang orang kita lihat dengan kawan-kawan dia punya kamcing lain macam. Dia punya kamcing lain macam. Boleh bertepuk tampar, boleh tidur sebantal dengan kawan-kawan. Tetapi mak dan ayah ni tuan-tuan, mereka buat seperti mana orang asing. Bercakap tidak, balik rumah terus masuk dalam bilik, tak nak tolong menolong, tak nak bantu dan sebagainya, sehingga mak dan ayah tu sakit dan sebagainya, maka menyebabkan mak dan ayah terasa hati. Maka itu juga merupakan satu penderhakaan kepada mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Jadi mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang dalam pertemuan ini nak buat persiapan untuk pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita yang ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala dan masukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Moga-moga kita mengambil pengajaran dan iktibar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.